Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang menonton FB Live pada pagi ini. Pihak penganjur iaitu Seksyen Pengguna Bakat Bahagian Semua Manusia Jabatan Pendaftar UTM Johor Bahru ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook UTM TTC pada kali ini bagi menonton program siri bicara pentadbir bilangan 5 bertajuk Formula Menjadi Staf Cemerlang. Untuk makluman penonton sekalian, program siri bicara pentadbir ini merupakan sebuah sesi perkongsian ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam bidang pengurusan atau kepimpinan yang akan disampaikan oleh staf UTM PPP grade 48 ke atas. Untuk memulakan sesi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan penceramah yang dijemput khas untuk memberikan perkongsian ilmu kepada penceramah pada kali ini ialah Puan Hanifah binti Ahmad. Beliau merupakan Timbalan Pendaftar Kanan di Jabatan Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa UTM Johor Bahru. Assalamualaikum Puan Hanifah. Apa khabar di sana? Sihat? Sihat Aizat. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi ini kepada Puan Hanifah untuk menyampaikan perkongsian ilmu yang bertajuk Formula Menjadi Staf Cemerlang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Aizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini saya diberi peluang oleh Jabatan Pendaftar di bawah UTM TTC dalam siri bicara pentadbir. Saya rasa bilangan yang kelima, Alhamdulillah saya diberi peluang. Jadi saya akan mulakanlah insyaAllah ya tajuk pada hari ini. Okey. Tajuk yang diberikan, yang saya berikan pada hari ini adalah formula menjadi staf cemerlang. Ya, kalau kita lihat sebenarnya tajuk saya pada hari ini adalah lebih kepada perkongsian buku buku oleh Cik Hasfizal Mokhtar. Buku ini boleh didapati di library UTM dan boleh kalau saya tengok memang ada di rak kalau siapa yang nak pinjam ada di rak di JB dan juga di Kuala Lumpur dan buku ini diterbitkan pada tahun 2008 Buku ini sangat baiklah kalau kita boleh kongsi bersama ataupun baca untuk pengetahuan bersamalah. Okey, baik. Sebelum saya mulakan saya ingin menarik perhatian kawan-kawan lah pada hari ini yang bersama mendengar ataupun bersiaran secara live ini. Hari ini adalah 4 Mac 2021 Kebetulan lah pula hari ini merupakan hari saya ataupun tarikh saya masuk UTM 4 Mac 1997. Kebetulan saya terbagi tahu dan hari ini juga merupakan hari ke-24 tahun. Alhamdulillah. 24 tahun saya dah ada kat UTM ini. Bermula dengan staff kontrak lah 3 tahun dah kemudian baru saya dapat tetap lah pada tahun 2000. Jadi banyak lagi yang perlu saya belajar lah dan hari ini saya ingin kongsikan daripada buku ini yang berkaitan dengan formula untuk menjadi cemerlang. Jadi Cik Hasfizal Mokhtar ini berkongsi dengan satu formula iaitu formulanya 7P. Oh ni silap sikit minta maaf 7P campur 10P tolak 1P. Formulanya adalah 7P campur 10P tolak 1P Okay, saya boleh terus ke next ni dia 7P campur 10P tolak 1P. Okey. Jadi ini adalah dia punya formula Kalau kita lihat secara keseluruhannya formula ini adalah berteraskan kepada kecemerlangan. Di mana kecemerlangan, formula kecemerlangan adalah ilmu campur sikap campur persekitaran. Jadi banyak sangat formula pada ini, lebih kurang campur sama juga sum dan sebagainya. Ini hari ini kita nak cerita pasal formula saja untuk kita menjadi cemerlang insya-Allah Jadi kalau kita lihat framework ataupun kata apa carta yang disediakan oleh Cik Hasfizal Mokhtar ini kita boleh nampak
di mana beliau cuba menekankan kepada 7P. 7P ni adalah perkara-perkara yang pada beliau adalah sangat penting, ya. Dan juga ditambah dengan 10P yang merupakan orang kata nilai tambah kepada 7P ataupun nilai tambah untuk menjadi cemerlang, dan mesti tolak hanya 1P, iaitu kita boleh nampak kat situ, ya, zon selesa. Okey. Jadi alhamdulillah, ya, pengalaman saya berkhidmat kat UTM ni dah insya-Allah banyak jauh lagi lah, ya, yang nak saya belajar ataupun nak saya capai. Jadi banyak sebenarnya poin-poin ataupun perkara-perkara yang disebut dalam buku ini yang telah alhamdulillah telah saya cuba praktikkan, dan insya-Allah akan sentiasa, ya, tambah baik untuk meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan prestasi organisasi, rakan-rakan sekerja, dan sebagainya lah, insya-Allah. Jadi ini adalah peranan kita secara bersamalah supaya kita boleh, ya, gunakanlah apa-apa medium ataupun apa-apa orang kata ilmu yang kita boleh dapat di mana-mana, daripada buku, daripada sharing begini, ya. Sekarang ni kita nampak di UTM ni memang banyak peluang untuk kita menambah ilmu, kita tak perlu bergerak ke mana-mana, kita sekadar perlu duduk di komputer kita, sambil mungkin boleh buat kerja kita, dan kita mendengar poin-poin ataupun sharing-sharing perkongsian yang diberikan oleh ramai pihak di UTM, malah di luar pun kita boleh gunakan. Jadi hari ini saya gunakan kesempatan ini untuk sharing lah, ya, sharing tentang ilmu ataupun formula menjadi staf yang cemerlang. Baik, kita akan mulakan, ya, dengan 7P dululah. Okey, bukan, saya rasa kita mulakan dengan kecemerlangan dulu, ya, atas tu, ya. Jadi formula selain daripada kita boleh kata 7P campur 10P tolak 1P tu, selain daripada tu, kita boleh melihat kepada formula cemerlang tu sendiri, ya, yang mana kita tak boleh elak daripada bila kita kata kita nak kita nak bergerak, kita nak maju, kita nak berjaya dalam kehidupan kita, memang istilah kecemerlangan ni tidak akan lari pada diri kita, ya. Di mana formula yang diberikan oleh penulis dalam buku ini adalah ilmu campur sikap campur persekitaran, ya. Jadi ilmu ni, ya, kalau kita boleh lihat nota seterusnya adalah pertama ilmu, pengetahuan. Kita pun tak boleh nafikan, ya, tanpa ilmu bagaimana kita nak memulakan kerja. Tanpa ilmu bagaimana kita nak berinteraksi. Tanpa ilmu bagaimana kita nak menjalankan tugas-tugas kita. Jadi ini adalah penting sangat ilmu ni, ya. Dan kalau kita lihat komponen dalam kompetensi pun ada 3 perkara. Knowledge, skill dan attitude. So knowledge is ilmu. So ilmu sangat penting untuk kita meningkatkan kompetensi diri kita, ya. Jadi kita lihat yang pertama, ilmu pengetahuan. Penting dan berperanan besar membantu menjadi cemerlang. Oleh sebab itu daripada peringkat awal yang saya maklumkan, kita kena cari ruang untuk kita mendapat ilmu. Jangan tinggalkan aspek mencari ilmu ni, ya. Malah dalam Islam pun dituntut untuk kita menuntut ilmu daripada kita lahir sampailah kita meninggal dunia, ya. Kita sentiasa mencari ilmu, mendengar perkara-perkara yang baik, ya. Jadi kalau kita refer surah Az-Zumar ayat 9, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang perbezaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi kita sendiri boleh nampak, ya, kalau seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu. Dan kita berharap kita juga diberi ruang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, ya. Itu satu. Jadi seterusnya ilmu campur sikap. Okey, ilmu dah bagus dah kan. Kita tahu macam-macam, kita boleh lengkapkan diri kita, bertanya apa saja kita boleh jawab, kan. Jadi kita dah lengkap ilmu, kita kena plus dengan sikap kita pula, ya. Sikap kita. Ini satu perkara yang sangat penting, ya. Ramai orang ada ilmu, ramai orang tahu macam-macam, tapi bila sikapnya ni tak stabil, ya, sikap ni tidak mencerminkan akhlak yang baik,
apa juga ilmu dia, tinggi mana pun, hebat mana pun ilmu dia, terus turun. Tak nampak pun kecemerlangan dia. Jadi ilmu campur sikap. Sikap mesti menyumbang kepada peradaban yang tinggi, ya, menyumbang kepada kemajuan, menyumbang kepada kecemerlangan, ya. Tidak mementingkan diri sendiri, ya, inginkan kebaikan orang lain, inginkan kebaikan organisasi. Lengkaplah ilmu dia, ya. Kemudian berpegang teguh kepada sikap-sikap yang baik, yang unggul, sikap-sikap yang murni. Maka lengkaplah ilmu dia, ya. Kita boleh nampak di situ perhubungan antara ilmu dan sikap. Dan nanti kita akan jelaskan di hujung nanti, insyaAllah, jika ada kesempatan, kita akan lihat nilai dan etika yang telah digariskan dalam perkhidmatan awam. Okey, baik. Kita dah ada ilmu. Alhamdulillah, tahu macam-macam. Malah dibuktikan dengan sijil-sijil kita, sijil sarjana muda kita, sijil mungkin sarjana kita, master kita. Dan Alhamdulillah ramai yang berpeluang bagi non-akademik, ramai yang berpeluang untuk menambah satu lagi peringkat pengajian, doktor falsafah. Kalau akademik tu memang kita tak boleh nafikan lah, mereka rata-rata memang ramai pensyarah-pensyarah kita ada doktorate. Jadi ilmu tu memang dah terbukti, dah lengkap. Campur sikap yang memang kata unggul, baik, murni dan sebagainya. Dan dia sebagai kata komplimen kepada ilmu pengetahuan. Dan akhir sekali, bagi melengkapkan kecemerlangan itu adalah persekitaran. Jadi ilmu dah bagus, sikap dah bagus. So kalau persekitaran macam tak membantu, lenyaplah ilmu pengetahuan, lenyaplah sikap tadi, ya. Di mana kita boleh lihat ada persekitaran yang sesuai untuk kita maju dan berjaya. Kita tak nafikan, ya, dalam organisasi ni macam-macam kejadian, ya. Macam-macam bentuk bentuk pengurusan. Pelbagai perkara berlaku dalam kita berada dalam satu organisasi ataupun dalam satu persekitaran kerja. Jadi ini juga mendorong kepada kecemerlangan. Ada suasana kerja yang bagus, semua orang akan positif, semua orang akan cemerlang. Ada suasana yang kurang bagus, semua orang akan kurang motivasi, kurang rasa nak berkhidmat. Jadi ini memberikan peranan yang besar lah dalam kecemerlangan seseorang individu. Malah kecemerlangan organisasi tu pun adalah bergantung kepada persekitaran. Jadi kalau kita lihat dekat sini, ketua lah, ya, pemimpin memainkan peranan yang penting untuk memastikan persekitaran kerja tu boleh menyokong ilmu pengetahuan yang dah ada, sikap yang baik, ya, boleh membantu, boleh memastikan sekitarnya itu mendorong kepada kecemerlangan. Selain pada itu adalah infrastruktur yang lengkap, kita ada peralatan yang sesuai, kita ada sistem yang bagus, ya, untuk kita menjalankan tugas kita lah, ya. Kadang-kadang persekitaran dah bagus tapi kita punya mungkin peralatannya masih peralatan yang lama-lama. Kita kerja nak cepat, tapi komputer mungkin lambat, prosesornya mungkin slow dan sebagainya. Jadi ini akan mendorong kepada kurang cemerlang, kurang efektif organisasi tersebut. Jadi ini juga persekitaran yang kita perlu lihatlah dalam organisasi, ya. Sistem sokongan, ni sangat penting, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan sekalian. Ni sangat penting. Keluarga, kawan-kawan dan of course lah, ya, pihak pengurusan. Kita kena ada family support yang baik untuk kita cemerlang dalam organisasi ataupun cemerlang dalam diri kita ni. Ya, kita kena aspek keluarga, aspek anak-anak, aspek pasangan hidup pun mesti bagus untuk kita untuk jadikan sebagai sistem sokongan dalam kecemerlangan kita. Kawan-kawan, ya, kadang-kadang kawan-kawan ni juga sebagai pendorong untuk kita jadi cemerlang dan juga pihak pengurusan, ya. Okey, baik. Kita teruskan kepada kitaran operasi. Jadi dalam sesebuah organisasi, dalam buku ini mengatakan, saya rasa pun ramai yang tahu konsep ini, kita ada satu kitaran operasi, ya, supaya kita dapat melaksanakan tugas kita dengan berkesan, ya. Kita tak nak buat satu kerja tu kita buat tanpa
penilaian ya, tanpa mungkin penaksiran ataupun tanpa orang kata apa maklum balas. Jadi ini penting ya dalam kita nak menjadi cemerlang ni, supaya kita meletakkan proses kerja kita tu ada kitaran yang cantik, kitaran yang lengkap ya. Jadi kita akan bermula dengan input. Input ni seperti mana yang kita tahu, input ni bermula dengan arahan ya. Kalau kita yang level mungkin kata apa sokongan ni, kita bermula dengan arahan ataupun kita bermula dengan data, kita bermula dengan apa tu projek-projek ya. Kita bermula dengan input yang begini. Kemudian kita akan melaksanakan all aspect of kerja tersebut, operasi tersebut kita laksanakan ya. Kita cuba buat yang terbaik. Contohnya lah ya, kalau kita nak kena buat hari keluarga, ini simple lah contoh ya, kita kena buat hari keluarga. So kita kena kumpulkan semua maklumat seperti tempat, tarikh dan mungkin kita kena sediakan pilihan-pilihan program ya. Kita sediakan peralatan dan kita laksanakan. Kita proses perkara-perkara tersebut dan kita buat persediaan ya. Kemudian pada hari kejadian tersebut itu adalah kita punya output ya. Hari keluarga ya, dah lama kita tak buat hari keluarga kerana pandemik ni lah ya. Tapi kita boleh jadikan contoh lah ya, yang mudah untuk semua faham ya. Bila kita melaksanakan hari keluarga, kita outputnya lah majlis hari keluarga tersebut, mungkin 1 hari atau 2 hari 1 malam, itu adalah outputnya. Okey. Jadi apabila dah jalan, semua program, semua orang dah happy, semua dah balik rumah, tentu ada maklum balas. Ini penting ya. Jadi bila kita nak melaksanakan program seterusnya, hari keluarga seterusnya, kita perlu kumpulkan maklum balas ini. Ya. Dan dia akan menjadi kitaran kepada input semula. Ya. Mana-mana perkara-perkara yang kita kena tambah baik dalam sesi-sesi yang kita jalankan. Kita dapat feedback daripada peserta, kita dapat feedback daripada keluarga-keluarga yang datang, kita dapat feedback daripada pihak yang menyediakan perkhidmatan seperti penginapan, makanan sebagainya. Ini merupakan maklum balas yang kita perlu kumpul untuk kita proses semula sebagai input yang perlu kita kumpulkan dan kita jana semula supaya outputnya adalah output yang berbeza daripada sebelumnya. Jadi kita ni untuk cemerlang kita kena berbeza dari sebelumnya. Dalam hadis sendiri ataupun dalam Islam sendiri selalu kita dimaklumkan atau diceritakan bahawa seorang Islam yang baik, seorang Islam yang tidak jatuh dalam satu lubang tersebut 2 kali. Ataupun jatuh di lubang yang sama 2 kali. Begitu ya. Jadi kita tak naklah hari keluarga kita yang kedua yang kita laksanakan tu pun sama juga ya, tak ada penambahbaikan, tak ada pembaharuan. So ini adalah satu proses yang kita perlu tahu ya dalam formula ataupun kata gerak kerja kita ataupun hal tuju kita untuk kecemerlangan. InsyaAllah ya. Okey baik, kita masuk dalam 7P yang segmen yang pertama lah ya. Kalau kita ingat balik formula tadi, 7P campur 10P tolak 1P. Okey baik. Jadi ini adalah 7P yang pertama. Yang segmen pertama kita nak tengok. Okey ya. Pusing sikit. Okey baik. Yang pertama kita nampak kat sini ada nombor 1 sini, passion. Saya pun tak pastilah kenapa penulis tidak menggunakan bahasa Melayu. Tapi dia gunakan bahasa Inggeris juga. Mungkin sukar untuk diterjemahkan passion ini. Nanti kita akan tengok uraian dia ya. Kemudian kita boleh tengok yang kedua, prinsip. Okey, kena ada prinsip. Kita kena proaktif, kita kena positif, kita kena peka pelanggan, kita kena ada perhatian dan kita ada pemikiran. Ini 7P yang pertama. Di mana ini adalah orang kata apa, kalau saya lihat buku ini adalah dia punya konsep utama, perkara utama yang perlu sebagai staff ataupun sebagai individu, anggota dalam sebuah organisasi perlu gunakan 7P ini untuk kita jadi cemerlang, insya-Allah ya. Okey baik, kita mulakan yang pertama. Passion. Okey. Passion ni kalau dalam kita translate seperti biasa ya,
kegairahan, keinginan yang tinggi. Mungkin sebab itulah agaknya penulis tidak menggunakan bahasa Melayu. Kalau sebut passion tu senang kita faham terus. Passion ni adalah keinginan, kemahuan yang mendalam bagi mencapai sesuatu kejayaan, bagi mencapai sesuatu matlamat. Jadi dalam kerja kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan sekalian, kita memang kena ada passion ni, ya. Jadi saya tak nafikan lah ya, kadang-kadang memang kita ni bila kita diberi kerja ya, ataupun kita duduk dalam satu jabatan, kita dalam duduk satu unit ni, kita memang tak ada passion pun ya. Passion kita mungkin berbeza ya. Kalau kita duduk kat pejabat ni mungkin kerjanya asyik tengok kertas kerja, asyik tengok dokumen, itu bukan passion kita. Faham? Saya faham, sangat faham itu ya. Tapi kita boleh lihat aspek yang lain ya dalam kerja kita. Kita boleh lihat aspek yang lain. Bagaimana kita nak menyediakan atau menggunakan apa yang ada di organisasi itu untuk create passion kita. Ya, kita kena cuba untuk melaksanakan tugas dengan terbaik. Memang mula-mula tak ada passion. Ya, kita ni mungkin outdoor, punya orang outdoor. Lebih suka kerja-kerja yang bergerak, lebih suka kerja-kerja yang jumpa orang. Kalau asyik duduk kat pejabat tu mungkin tu bukan passion kita, tak apa. Tapi yang pentingnya adalah kita cuba melaksanakan tugas kita yang baik dan timbul passion tu. Mencari ruang-ruang supaya passion tu datang. Kegairahan untuk bekerja tu datang. Jadi dengan passion ini dia boleh membentukkan satu tenaga luar biasa. Dia datang daripada dalam ni. Dalam passion tu, kegairahan untuk bekerja, keinginan yang tinggi untuk bekerja, keinginan yang tinggi untuk cemerlang, dia akan datang satu powerful energy dari dalam kita untuk kita laksanakan dengan sebaik mungkin tugas kita. And then memberi kekuatan dan kesabaran dan juga memacu, mengharungi apa juga cabaran dan juga satu tanda cinta dan sayang terhadap pekerjaan. Cik Izzat, boleh saya sambungkan atau macam mana? Ya Puan, boleh sambung? Facebook tak ada apa-apa ya? Tak ada. Okey, baik. Terima kasih. Okay. Saya terganggu sikit dengan ada masalah dengan Facebook Okey, tak apa. Jadi passion ini sebagai satu tanda cinta dan sayang terhadap pekerjaan. Jadi itulah bila tak ada passion, tak minat, tak apa. Tapi bila kita dah sayang dengan kerja kita, dan dekat unit tu kita dah sayang macam kita sayangkan UTM, kita boleh timbulkan tanda cinta kita tu terhadap pekerjaan kita. Satu rasa cinta dan sayang terhadap pekerjaan dengan kesannya, natijahnya adalah kecemerlangan diri kita dan organisasi. Jadi kat situ yang kita kena cuba timbulkan. Tapi orang yang dah ada passion, orang yang dah ada kegairahan ini, tak ada masalah. Kat mana pun dia pergi, dia akan berikan yang terbaik. Ini yang kita nak cari ni Ini orang-orang macam ni yang kita nak cari. Kat mana pun dia pergi, kat perusuk mana pun dia ditempatkan, dia akan berikan yang terbaik. Ini yang kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan, cubalah kita timbulkan dalam diri kita untuk wujudkan passion. Di mana pun kita berada, give our best. All yang terbaik dalam diri kita ni. Keluarkan yang terbaik dan bermula dengan rasa sayang kat organisasi, insya-Allah dia punya hasil dia akan terbaik juga, insya-Allah ya. Okey, baik, kita dah selesai dengan passion ni tentang kegairahan ni. Ini memang saya kira sebagai satu intipati lah bila mana passion ni dia kenapa dia intipati? Sebab dia dari dalam hati. Kalau kita kerja surface saja, kita kerja luaran je kerja, hati tak kerja, dah kena tutup buku. Jadi saya punya talk ni pun kena tutup hari ni. Kalau kat sini pun dah tak boleh pergi, memang tutup bukulah. Jadi memang kita sama-sama berusaha untuk kerja from our heart. Deep in our heart, kena kerja dengan sebaik mungkin. Tambah-tambahlah
Kerja ni yang memberi rezeki kepada kita, memberi orang kata peluang untuk kita memberi nafkah kepada anak-anak, pasangan kita. Dari sinilah kita dapat dan kita kena cuba. Ya, kerjalah dari hati, kerja sesungguhnya dan insya-Allah passion tu akan datang dalam diri kita. Baik, tu yang pertama. Yang kedua ni prinsip. Ya. Jadi dalam kita bekerja ni memang kita tidak lari daripada kadang-kadang ada berlaku perkara-perkara yang menguji prinsip kita, ya. Jadi kalau kita lihat dia punya definisi tu adalah berpegang teguh kepada nilai-nilai mulia dan murni, ya. Seperti yang kita tengok tadi, formula cemerlang tadi tu ada 3 perkara, ilmu, sikap dan persekitaran. Sikap tadi di sini juga dinyatakan, ya, tentang kita perlu ada prinsip yang berpegang teguh kepada nilai-nilai mulia dan murni, ya, dalam setiap tindakan kita dan dalam setiap reaksi kita. Di mana kat sini kita tak boleh elak. Kita jangan berpura-pura. Kita jangan jadi hipokrit. Kat pejabat bagus, tapi sebenarnya kita tak bagus. Tak boleh, Maksudnya kita cubalah untuk menerapkan nilai-nilai murni itu dalam diri kita. Ya, yang betul kita betulkan, yang sah kita sahkan, ya. Yang tak betul kita elakkan, kita tegur, kita betulkan dan sebagainya. Itu adalah prinsip yang kita perlu perkuatkan dalam diri kita, ya. Kawan memang kawan, sahabat memang sahabat, tapi kalau melibatkan orang kata apa peraturan, melibatkan prinsip, melibatkan mungkin tata cara, ini perlu ada prinsip, ya. Mungkin kita tidak boleh orang kata apa berat sebelah. Sikap yang perlu ada dekat P yang kedua ini adalah kita kena adil, ya. Kita kena jujur, kita kena ikhlas, kita kena rajin, bertimbang rasa, menghormati orang lain, ya. Dalam siri-siri kita bekerja ni, ya, kita kena jujur dengan masa, selalu kita diingatkan kita ni makan gaji, kata apa, kita kerja pagi sampai petang. Kita cubalah sedaya upaya kita untuk cuba melihat kepada ikhlas, jujur dalam bekerja kita. Jadi kalau kita ada prinsip ini, di mana pun kita berada, ada bos, tak ada bos, kita sama, buat kerja. Ada orang yang bila bos tak ada memang tak tahulah apa dibuat, kita sangka baik je lah. Tapi kalau bos ada memang dia lah yang paling rajin. Bos ada, dia ada kat pejabat. Bos tak ada, memang dia tak ada. Jadi kita nak elakkan begini. Kita kan ada prinsip. Kita bukan dilihat oleh bos, kita bukan dilihat oleh kawan, ya. Kita dilihat oleh, yalah, bagi orang Islam kita dilihat oleh satu kuasa yang besar, Allah SWT, ya. Sebab itu kita kena ada prinsip. Kat mana pun kita pergi, kat mana pun kita ditugaskan, itulah kita. Ini prinsip yang kita perlu tanamkan diri kita. Supaya kita di mana-mana pun sama, yang penting buat kerja dengan ikhlas. Passion tadi, yang pertama, ya. Kemudian prinsip. Ini paling penting untuk kita lihat dalam tindakan dan dalam reaksi kita. Tak boleh orang kata apa berat sebelah. Tak boleh berubah-ubah. Sekejap kita okey, sekejap kita tak okey, tak boleh. We try our best to, di mana-mana pun kita adalah sama. Okey, baik. Itu yang prinsip yang kedua, ya. Baik. Ini kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga ini, 7P yang ketiga adalah proaktif. Ini yang susah juga, ya, yang kita nak wujudkan dalam suasana kita ni. Macam mana kita nak jadi proaktif? Macam mana kita nak jadi kreatif? Macam mana kita nak wujudkan ilmu ni ataupun kaedah ni ataupun cara ini kat dalam diri kita? Sebab kita nak cemerlang, takkanlah kita tak nak cemerlang. Memang kita nak cemerlang. Macam mana kita nak jadi proaktif? Kita tengok definisi, ya, mengambil tindakan sebelum masa bertindak tiba. Jadi bila kita sebelum kita melakukan sesuatu ataupun sebelum diarahkan sesuatu, kita dah boleh bertindak awal. Macam mana kita nak bertindak awal ni? Maksudnya kita banyak buat persediaan sebelum perkara-perkara tu berlaku. Contohnya kita ambil lah hari keluarga tadi,
Kita ambil ahli keluarga tadi. Kita dah foresee dah apa yang kita kena buat. Ya, tanpa perlu untuk kita diarahkan atau dimesyuaratkan, kita dah boleh bertindak. Mungkin mesyuarat yang berkala, ya, mengingatkan, menyediakan maklumat-maklumat yang perlu, yang kita rasa perlu kita sediakan. Jadi tanpa kita tunggu perkara tu berlaku dulu ataupun perkara-perkara yang mungkin tak diingini berlaku. Jadi kita boleh sediakan dulu, ya. Jadi oleh sebab itu kita perlu peka pada sekeliling kita. Contohnya lah dalam mesyuarat, ya, tiba-tiba ada arahan, nampak macam ada isu, jadi kita tak payah nak tunggu-tunggu, terus je kita set. Okay, ini kena buat discussion. Okay, set je terus. Sambil-sambil kita kata design, tengah buat kerja tu, kita boleh set. Okay, ni next week kena mesyuarat. Proactive action, ya. Kemudian kita tengok ada orang yang masuk ke office kita, contoh lain, masuk ke office kita tak ada siapa pun mungkin layan, kita terus layan, ya. Walaupun mungkin kita rasakan pelanggan tu bukan nak tanya hal kerja kita, tapi proactive action kita telah menggunakan terus saja kita menggunakan insting kita, proactive action kita untuk bantu pelanggan kita. Jadi perlu peka pada keadaan sekeliling, ya, kalau boleh tengok-tengoklah juga, ya, persekitaran kita supaya kita lebih proaktif. Kita jangan suka duduk dalam diri kita. Kita kena dengar-dengar juga perkara lain. Kita intai-intai juga perkara lain, ya, supaya perkara-perkara tersebut boleh mendorong kepada sikap proaktif dalam diri kita, ya. Dan kata apa, cuba juga kita mengambil tahu hal-hal yang berkaitan dengan organisasi. Contohnya lah, kita dalam pejabat jaga peralatan je, jaga alat tulis je. Jaga kertas, jaga apa, contohlah yang simple. Tapi berlaku berlaku masalah komputer. Komputer kawan tu 11 rosak. Jadi proactive actionnya apa? Mungkin kita bersama-sama bantu alihkan komputer tu, guna komputer lain dan sebagainya. Itu adalah proactive action. Jadi kita sentiasa melihat kepada persekitaran kerja kita untuk kita bantu adik-adik sekerja kita lah ataupun rakan-rakan sekerja kita, ya. Dan mudah menjangkakan tugasan-tugasan yang perlu beliau laksanakan atau staf laksanakan. Jadi ini memang saya tak nafikan, ini adalah bergantung sangat dengan pengalaman, ya. Kalau kita tak ada pengalaman, memang kita proactive action ni tak akan timbul. Tapi kita kena sentiasa menggunakan ruang-ruang yang ada untuk kita belajar. Jadi kita akan masuk ke topik-topik yang seterusnya ini, ya. Kenapa kita perlu ada daya dorong untuk kita belajar. Kalau kita tak ada daya dorong, kita tak boleh jadi proaktif. Sebab kita rasa kita tak tahu, kita tak terlibat, ya. Jadi ini adalah point yang untuk kita membantu wujudkan proactiveness dalam diri kita, ya. Okey, baik. Seterusnya positif. Okey, dah keberapa dah tadi? Keempat kan? Kita bermula dengan passion, kemudian kita seterusnya dengan proaktif, positif, ya. Yang keempat ni saya rasa. Okey, baik. Kita definisi positif adalah reaksi yang diberikan menyenangkan orang di sekeliling kita. Ini satu lagi skill, ya, ataupun satu lagi formula yang kita nak buat ni pun payah juga, seperti proaktif tadilah, susah juga nak buat, di mana kita perlu memberi reaksi yang menyenangkan. Sama daripada memek muka, daripada gaya badan, bahasa badan, ya. Bila timbul sesuatu perkara tu, muka ni terutamanya. Muka ni yang paling susah nak kawal bila kita nak memberikan reaksi yang selain yang positif. Negatif lah, kalau kita nak berikan reaksi yang negatif ni, dia akan timbul kat muka dulu. Memek muka kita akan nampak. Jadi di sini, ya, penulis memberikan tips yang seterusnya adalah kita kena positif, terutama dalam memberi reaksi di sekeliling kita. Contohnya lah, ya, kawan bagi idea dalam satu perbincangan
dalam kita borak-borak, tak semestinya meeting yang rasmi, dalam kita borak-borak dekat ruang kerja kita atau mungkin dekat cafeteria atau di pantry, memberikan pandangan, ya, memberikan mungkin idea-idea. Dekat sini kita kena berlatih untuk beri reaksi yang positif, ya. Di mana kalau kita beri reaksi yang menyenangkan dan hasilnya adalah positif. Tapi kalau kita memberikan yang sebaliknya, so jadi perkara itu akan jadi negatif. Mungkin boleh jadi gaduh. Ya, ini penting. Jadi kalau kita reflect kepada dalam satu mesyuarat, ya, seorang ketua yang bagus, mungkin seorang rakan-rakan sekerja yang bagus, bila kawan-kawan memberikan pandangan, walaupun kita rasa dalam hati kita, macam tak betul, tapi kita kena memberi reaksi yang positif. Ya, reaksi yang menyenangkan. Kita kena puji, kita kena beri orang kata raikan, ya, walaupun kita rasa cadangan tu taklah bagus sangat, tapi kena wujudkan suasana positif. Jangan ada yang rasa terhina ataupun terganggu dengan reaksi negatif kita. Ini yang kita kena wujudkan. Memang tak mudah ya kawan-kawan, tapi taklah susah sangat nak buat. Ketua kita ramai kat UTM ni yang bagus, yang selalu memberikan positif reaction kepada any cadangan, any idea. Ini kita perlu laksanakan. Dalam mesyuarat, dalam perbualan, mungkin dalam telefon pun sama. Kat telefon, orang boleh dengar juga kalau kita bagi reaksi negatif. Tapi kalau kita bagi reaksi yang more positif, dia akan boleh keluar daripada suara dekat telefon itu. Ya? Kita boleh rasa senang je kita cakap dengan orang ni. Saya rasa kawan-kawan ramai jumpa macam tu kan. Telefon je kat dia, kita rasa senang. Masalah kita tiba-tiba kosong dah. Walaupun kita belum cerita lagi masalah tu, tapi dengan suara dia je kita dah senang. Suara dia sangat menyenangkan. Ya? And then mudah untuk kita cerita. Dia ada orang kata apa, banyak solution daripada kita. Kerja kita yang berat tadi boleh jadi mudah. Ini yang kita perlukanlah, ya, sikap ataupun orang yang begini, ya. Jadi kita pun boleh jadi begini, insya-Allah, ya. Kita pun boleh jadi begini. Every pandangan positif. Memang saya rasa memang tak mudah, tapi boleh dibuat. Jadi perkara ni boleh mengelakkan kata ketidakselesaan dalam organisasi, ya. Okey, saya rasa kita dah masuk yang kelima, ya, peka pelanggan. Jadi kalau kita bercerita tentang perkhidmatan, ya, kita bercerita dengan servis, sebab kita dekat organisasi seperti UTM ni atau universiti lain, kita ni sebenarnya perkhidmatan yang kita berikan adalah berbentuk yang non-tangible lah, ya, yang tak ada produk, tak ada nampak macam buat kereta ke, kita nak buat botol ke, tidak, ya. Kita adalah servis yang kita berikan. Dari sudut pensyarah mengajar, macam di pejabat memberikan perkhidmatan dalam pejabat. Jadi produk kita adalah perkhidmatan. Servis kita tu, apa yang kita laksanakan tu adalah perkhidmatan. Jadi kita kena peka pelanggan. Maksudnya kita kena tahu apa yang pelanggan perlukan. Kita kena jaga pelanggan. Kenapa kita kena jaga pelanggan? Kerana mereka lah yang memberikan, bagi kerja kat kita lah, ya. Kalau tak ada pelanggan ni, mungkin kita tak ada kerja dan mungkin tak ada gaji. Kesan akhirnya kita adalah gaji. Jadi ini penting untuk kita faham kenapa penulis memberi penekanan kepada peka pelanggan, ya. Okay, jadi ada 4 jenis pelanggan. Ya, kalau tengok dalam buku tu mungkin dia tak ceritakan dengan detail seperti inilah, ya. Tapi saya tambah tentang jenis-jenis pelanggan. Yang pertama ni adalah unsatisfied customer. Ini memang tak boleh elak lah, ya. Ada pelanggan-pelanggan yang tidak puas hati tu memang confirm tak puas hati. Banyak je yang kita dapat, ya, aduan-aduan secara email, ya, secara dalam Facebook, viral dalam Instagram dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis pelanggan yang tidak puas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. So kita nak pergi kepada peringkat pelanggan yang seterusnya sampai yang terakhir, iaitu surprise customer. Ini memang kita nak capai yang tu. Tapi kalau kita boleh elakkan unsatisfied ni pun dah cukup baik. Elakkan yang pelanggan tidak puas hati ni. Kita go for satisfied customer. Pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan diberikan kerana mereka menyatakan apa yang mereka inginkan. Jadi apa yang mereka nak, dia nak cepat. Maklumat nak cepat, kita bagi.
Mereka nak kita balas email, kita bagi. Pun cukup. Sebab mereka nyatakan apa yang mereka nak. Ya, ini penting. Yang penting kita puaskan hati pelanggan. Tapi untuk peringkat yang atas sedikit adalah delight customer, di mana pelanggan yang berpuas hati kepada perkhidmatan diberikan kerana mereka memperolehi apa yang mereka harapkan tapi mereka tidak nyatakan. Ni bagus ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh jangkakan apa yang pelanggan nak. Pelanggan tak sebut pun. Ya. Pelanggan tak sebut pun suruh hantar. Contohnya suruh hantar sijil ke rumah. Contoh dia dah mohon sijil. Dia nak pergi ambil sebenarnya. Dia tahu pun dia kena ambil cuma dia tak ada masa nak ambil. Tapi kita telah hantar ke rumah dia. Dia tak nyatakan. Tapi kita buat. Ini delight customer. Jadi contohlah ya. Dan mungkin lain-lain adalah kita telefon balik. Mungkin dia tak perlukan kita telefon dia balik. Bila mana dia dah tinggalkan mesej, dia dah tinggalkan nombor, dia tak suruh pun kita telefon balik. Dia tahu pun takkan kita telefon balik. Tapi kita telefon. Kita telefon dia. Ini delight customer. Ini yang kita, kalau boleh kita buat, super, bagus. Dan yang terakhir adalah kita boleh memberikan perkhidmatan kepada pelanggan kita apa yang mereka tidak harapkan dan juga tidak nyatakan. Ya, ni contoh macam mereka tak harapkan pelanggan mungkin kalau pelajar lah dia tak harapkan untuk kita sediakan menu pendaftaran. Contohnya dia memang dia tahu dia kena daftar. Every semester kena daftar. Ya? Mungkin kalau kita boleh sediakan daftar automatik. Daftar automatik dan terus dia boleh pergi kuliah ataupun memulakan pengajian semester tersebut. Ini mungkin kita boleh fikirkan benda-benda yang tidak dijangkakan atau benda-benda yang pelanggan tidak harapkan dan tidak nyatakan, kita boleh sediakan. Tapi seperti yang saya kata tadi, kita nak elakkan unsatisfied, kita nak pergi satisfied customer pun dah cukup baik ya, kerana kita pun tahu banyak pepatah dalam kata teori-teori pelanggan ni, kita selalu kata customer is the king. Ya. Kemudian customer is always right. Ini selalu perkara-perkara yang kita selalu diceritakan lah ya. Customer is the king, customer is always right. So we have to go to customer focus. Kita tak boleh elak. Dan saya sangat setuju dengan penulis mengatakan kita kena peka pelanggan. Okey, baik. Saya teruskan. Perhatian ya. Jadi fokus. Tanpa fokus kerja, ya, tanpa kita fokus kepada kerja, kita akan mudah terlepas pandang. Kita akan terlepas dari kawalan. Kita akan timbul pelbagai masalah. Ini pun satu perkara yang tak mudah, ya. Tapi taklah juga susah untuk kita buat. Ya. Kita boleh fokus. Kita hanya dituntut untuk fokus mengikut masa yang diperlukan kepada kita je. Malah kita ada waktu rehat. Ya, jadi kita boleh cuba apa yang penulis kongsikan dengan kita. Kita cubalah fokus kepada kerja kita supaya kita tidak terlepas pandang. Ya, kadang-kadang isu-isu timbul. Jadi kita kena buat kronologi. Kenapa isu tu timbul? Macam-macam masalah timbul boleh buat kronologi. Adalah ayat-ayat staf terlepas pandang. Staf terlupa. Jadi ini adalah alasan-alasan kerana kita tidak fokus. Memang tak mudah tapi boleh kita cuba untuk fokus kerja kita. 8 to 5, pukul 1 boleh rehat, 2 sambung balik, sampai pukul 5, cubalah kita fikirkan kerja-kerja kita ya. Dan berusaha untuk timbulkan perhatian kita kepada kerja kita. Okey, baik. Jadi yang terakhir dalam segmen 7P ni adalah pemikiran ya. Jadi untuk pemikiran ni mindset lah sebenarnya kita kena ubah mindset kita. Jadi kalau dalam pemikiran kita ni kita tak ubah, maka seluruh badan kita ini akan ikut tak ubah. Kalau pemikiran dalaman kita ini tidak ada anjakan, tidak akan tak buat perubahan, maka satu keseluruhan diri kita akan tak boleh berubah dalam kerja kita, dalam organisasi kita. Dia tak akan berubah.
Kerana semuanya kena ada dalam pemikiran. Kalau kita rasa dah seronok dah tak nak buat apa-apa dah, kita akan buat apa-apa dah. Ya, kita tak akan maju. Jadi untuk cemerlang, sebab hari ni kita nak fokus kepada cemerlang. Cemerlang kena ubah pemikiran. Jadi kita kena ubah apa yang perlu kita buat. Dan tadi tu kita dah fikir kena passion, kena proaktif, kena ada peka pelanggan. So memang semua daripada pemikiran kita. Supaya kita boleh terus bergerak majulah. Bila kita dah set dalam kepala, dia boleh terus maju. Ini boleh dibuat, insyaAllah boleh dibuat ya. Okey. Jadi macam mana antara perkara-perkara yang kita boleh cuba untuk buat adalah pertamanya kita janganlah pentingkan diri ya, ataupun jabatan kita. Kalau kita kata janganlah pentingkan diri dalam kita punya pejabat, dalam unit kita, janganlah kita sibuk hal kita je, kerja kita saja. Jenguk-jenguklah juga, tengok-tengokkanlah juga kawan-kawan kita yang mungkin penuh dah kerja dia ataupun ada due date yang perlu dia selesaikan. Apa salahnya kita bantu? Ya? So kita kena ada pemikiran, ubah pemikiran kita. Itu kerja kau. Kau unit lain, aku unit lain. Aku nak settle unit aku. Jangan begitu. Ya? Ini bukan masalah aku, masalah kau. Please jangan begitu. Ya? Kita kena ubah supaya kita ni nak cemerlang ni, kita nak cemerlang So kita kena juga lihat orang lain. Lihat juga keliling kita. Apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Kemudian perlu proaktif. Kita dah sebut tadi proaktif. Sekarang ni proaktif di sini adalah mindset. Bos tak suruh. Bos tak arah pun. Ya? Tu boleh buat arah. Kan dia gaji besar. Biarlah dia arah. Aku gaji kecil je. Tapi dia kan ketua. Dia tahulah nak buat apa. Kalau dia suruh aku buatlah. No, please. Ya? Jangan tunggu arahan. Jadi mindset ni yang kita kena ubah ni. Kena ubah dalam kepala kita. Ini yang penulis minta kita buat. Jadi, tak payah tunggu sesiapa suruh. Tak payah tunggu bos suruh. Kalau kita kena buat kerja tu, kalau nampak dah pejabat kita tu memang dah semak samun contohnya, why not? Ajak semua gotong royong. Proaktif. Tak payah tunggu pegawai yang terlibat untuk arah. Kita nampak file bertimbun-timbun tak diminitkan. Okey, bincang. Okey, jom gotong royong untuk minitkan supaya kita boleh masukkan dalam kabinet atau buat pelupusan dan sebagainya. Dan inilah perkara-perkara yang perlu kita set dalam fikiran kita supaya kita boleh cemerlang. Tajuk kita hari ni cemerlang, nak jadi cemerlang Kemudian jangan lihat sebagai beban. Ini yang selalu saya nak promote lah juga ya, selalu saya nak kata. Bila orang bagi kerja kat kita, walaupun kita nampak kan tu kerja dia, kenapalah bos bagi kat aku kan? Tolong jangan. Kita kena cuba buat dan anggap tu sebagai satu pengiktirafan pengurusan ataupun pengiktirafan rakan sekerja kepada kita. Dan jangan lihat itu sebagai beban. So, cubalah buat ya. Kalau tak mampu boleh cerita dengan orang yang suruh kita buat ataupun ketua kita. Okay, bos atau puan atau tuan, saya tak mampu buat, saya perlukan bantuan. Ya, nyatakan. Tapi jangan kita menolak. Saya tak nak buat, ini bukan kerja saya. Ini pemikiran ni yang kita perlu settlekan dekat fikiran kita ni. Bila terima kerja, jangan anggap beban. Try our best. Ini satu pengalaman. Positif. Salah satu tadi kita cerita positif. Kena positif. Ni pengalaman ini boleh tambah pengalaman. Ini boleh aku boleh belajar aku boleh bantapkan lagi kemahiran. Aku boleh masukkan dalam CV yang aku terlibat sebagai task force. Jadi pemikiran dah bagus, positif ada, buat. Jangan anggap sebagai beban. Ini yang kita perlu pupukkanlah dan dituntut pun dalam penulis menuntutlah kita untuk buat perkara ni Jadi pemikiran kita kena jelas. Okey, baik. Jadi selesai saya rasa 7P tadi dah selesai. Passion, prinsip, proaktif, positif, peka pelanggan, perhatian dan pemikiran. Selesai. Ini adalah core dia. Ini adalah trust dia 7P ni. Yang dikongsi oleh Hasrizan ni, penulis ni. Dikongsikan 7P ini yang kita perlu tanamkan dalam diri kita lah. Alhamdulillah saya telah buat sebahagian besarnya dan saya cuba sebaik mungkin untuk tambah baik lagi apa perkara-perkara yang perlu untuk menjadikan saya lagi baik
bukanlah cemerlang tapi jadi lagi baik. Lagi baik, lagi baik, lagi baik. Kerana orang Islam baik itu dia adalah baik daripada sebelumnya, hari sebelumnya dan hari-hari depannya adalah lebih baik daripada hari ini ya. Ini memang konsep yang kita kena sentiasa buatlah gambar baik. Okey, kemudian 10 yang pertama ataupun 7 sampai 10 cuba 7 campur 10. 7P campur 10P. Ini adalah 10P yang tambahan, value added. Saya boleh pergi belaju saja ya. Di mana perkara-perkara lain yang kita boleh kata tengok juga, perincikan juga adalah 10P ini, iaitu pertama kualiti. Kena juga tengok output kita yang janganlah output kita ni orang kata apa asal boleh je. Jangan ya. Cubalah buat kualiti kerja yang baik untuk kita orang kata apa customer satisfaction tu dapat customer satisfaction yang tinggilah. Kemudian melihat pada productivity kalau kerja tu boleh buat seorang tak payahlah ramai-ramai buat. Ya. Kalau dalam satu kursus seorang je boleh handle tak payahlah ramai handle. Ya. Kalau satu mesyuarat tu seorang je boleh handle tak payahlah ramai nak kena pergi mesyuarat tu. Contoh productivity. Kalau kita boleh gunakan semua secara soft copy, janganlah print hard copy. Itu productivity ya. Pengurangan kos sama cerita tadi, pembaziran. Jangan banyak pembaziran. Kita kena libatkan diri kita semua supaya kos rendah. Boleh jimat-jimat. Kalau tak perlu beli makanan, tak perlu beli makanan. Kalau tak perlu untuk beli hiasan-hiasan yang mahal di pejabat, tak perlu beli. Dan pelbagai perkara yang kita boleh kurangkan kos, terutama dalam dunia digital ni, kerja-kerja sebaiknya melalui media teknologi ya. Dapat lagi mengurangkan pelbagai kos yang terlibat. Penambahbaikan berterusan. Ini yang kita cakap tadi. Ya. Input, proses, output, maklum balas. Maklum balas ni adalah penambahbaikan. Buat perubahan-perubahan. Okey, buat balik. Tengok balik. Okey, ubah. Jadikan dia sebagai satu medium untuk kita buat perubahan dan buat perancangan. Sesuatu tu kena rancang. Jangan tiba-tiba nak buat lagi seminggu suruh anak buah buat. Okey, kita nak buat hari keluarga seminggu lagi. Tak boleh ya. Kena merancang jauh ya. Okey, sebulan lagi dah rancang. Contohnya kalender setahun tu dah plan apa nak buat. Okey, bulan Januari, Februari. Rancang elok-elok. Barulah kita nampak cemerlang. Nampak kita fikir ke depan ya. Ketuanya, anak buahnya supaya semua orang mudah melaksanakan kerja ya. Ini penting ya, perancangan. Baik, seterusnya nombor 6 adalah fokus KAI. Kita banyak KAI sekarang ni kalau kita lihat daripada dulu pun Pelan Global University kita banyak KAI every year. Tahun ni juga memulakan Envision 2021-2025 pun kita ada KAI kita ya di bawah subject trust, di bawah subject priorities kita ada KAI-KAI kita melibatkan jabatan. Go for KAI. Ya. Kat situ kita akan mendorong untuk kita kerja mengikut sasaran ataupun target yang telah ditetapkan oleh universiti. Ini memudahkan kita untuk menjadi cemerlang. Fokus KAI dan fokus perkara-perkara yang telah ditentukan oleh jabatan. Maklum balas. Ini penting juga. Okey saja kalau kita mendapat respon daripada kawan-kawan sekerja, mungkin subordinate kita, orang atas kita, kita boleh melaksanakan maklum balas tersebut untuk kita tingkatkan kecemerlangan diri kita. Jangan takut kepada orang memberikan feedback ya. Orang akan kata, okay, you punya program ni macam tak bagus. Tak apa. Positif. Sebab kita kata positif tadi kan. Everything kita take up positif. Jangan kita cantas. Awak tak faham lah. Awak tak tahu apa-apa lah. Jangan. Elakkan ya. Terima cadangan tu dan kalau kita menolak dengan baik. Menerima dengan baik. Kita tambah baik cadangan tu. Super. Bagus. Maklum balas tu kita terima dengan baik. Layanan pelanggan. Ini pun penting ya. Sediakan ruang-ruang yang betul. Kalau fizikal tu ruang-ruang yang betul. Kalau virtual tu ruang-ruang yang betul. Cepat dan sebagainya. Kita boleh gunakan sebagai satu kaedah untuk dekat dengan pelanggan. Kerana salah satu pada 7P itulah peka pelanggan. Pengurusan masa. Ini pun sesuai penting juga. Ya. Jangan last minute. Kalau boleh jangan last minute. Rancang betul-betul. Perancangan nombor 5, nombor 9 mengurus masa. Ya, mana yang urgent dahulukan, mana yang agak-agak mungkin tak berapa urgent kebelakangkan sikit. Terutama pegawai-pegawai saya nasihatkan dokumen-dokumen
Apa-apa yang melibatkan anak buah kita, selesaikan dahulu sebelum kita settle kita punya. Jadi kita tak naklah anak-anak buah kita menunggu, sebab apa yang mereka tunggu tu sebenarnya mereka nak gerakkan. Jadi kita selesaikan kita punya, mereka punya dahulu. Ya. Kalau kita kena semak kertas kerja, kita perlu semak surat-surat sebab kita selesaikan dulu. Baru kita fokus pada kerja kita. Jangan biarkan orang-orang menunggu kerana kita nak settlekan kerja kita. Kecuali kita beritahu, okey bagi saya masa, saya nak siapkan kerja saya dulu. Berkomunikasi, maklum memaklumkan, faham memaham, supaya kita sama-sama boleh laksanakan kerja kita. Dan yang ke-10 yang terakhir untuk 10P ini adalah keselamatan dan kesihatan. Ini pun alhamdulillah UTM sentiasa mengutamakan kesihatan, ya. Di bawah pendaftar ada 3S, ya. Di bawah OSH kita ada berbagai aktiviti. Jadi ini adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kesihatan. Jadi bila kita kata tentang kecemerlangan tadi adalah persekitaran kerja, jadi inilah yang kita tengok, kena lihat. Boleh kita amalkan perkara-perkara yang melibatkan conducive environment seperti pelaksanaan amalan 5S atau pelaksanaan EXA yang kita boleh gunakan di pejabat. Untuk kita menambah nilai persekitaran kerja kita lah dalam pejabat, ya. Okey, kita dah selesai. 7P campur 10P. Jadi kita ada 1P yang kita kena tolak. Bagi formula tadi 7P campur 10P, tolak 1P. Memang kena tolak untuk jadi cemerlang. Memang kena tolak 1P ni. Apa? Tadi kita dah tengok kan? Apakah dia yang kita kena tolak tu? Ni dia kawan-kawan, tuan-tuan dan perempuan. Janganlah kita terperangkap dengan zon selesa kita. Awas, ini satu perangkap. Janganlah kita merasa dah senang dah saya sekarang, saya tak nak fikir dah. Ini yang kita kena elakkan, ya. Dalam buku ini memang dijelaskan dengan lebih teliti, ya, bahawa ini adalah perangkap kita. Nak jadi cemerlang kalau kita terperangkap dalam orang kata zon selesa ini, tuan-tuan dan perempuan, kawan-kawan sekalian, habis kita. Kita dah seronok dah. Aku dah naik pangkat dah. Aku dah tinggi dah. Aku tak payah fikir dah. Habis. Habis kita. Jadi kita bersara pun orang pun tak rasa apa-apa pada kita. Ya? Malah kita sekarang ni tengah berkhidmat ni. Ya? Banyak lagi perlu kita buat. Jauh. Elakkan zon selesa. Dah buat, ya. Dah tengok tu satu memang penambahbaikan kena buat. Ya. Kena keluar, kena keluar dari comfort zone, Kena anjakkan diri, angkat diri tu. Memang malas lah kan. Contohnya selama ni boleh pakai borang je. Sekarang nak pakai sistem. Malasnya. No. Please. Keluar daripada comfort zone tersebut. Dan kita kena berwaspada, ya. Kita kena teruskan perjalanan kita untuk mencapai cemerlang. Dan kita kena pastikan apa yang kita buat itu kita dah okey tu. Kita tahu bahawa kita kena buat yang terbaik lagi. Dah berjaya, dia buat yang terbaik lagi. Itu yang akan keluarkan kita daripada perangkap ini. Akan keluarkan kita daripada zon selesa ini. Dah baguslah kita handle urusan PSM. Wah, kita lah expert dekat UTM ni. Semua orang tanya kita contohnya. No, ya. Kita memang dah bagus. Tapi kita kena cari lagi ruang-ruang yang kita berjaya. Kita dah bagus akademik dah. Orang semua tahu lah. Oh, you memang handle akademik, you bagus. You handle research, you bagus. Tapi kita tak boleh berhenti di situ, Kita kena terus-terusan belajar, tambah baik. Cari lagi apa-apa perkara yang kita boleh tambah baik supaya kita lebih ke depan, lebih cemerlang, lebih berdaya saing dalam kerjaya kita. Okay? Jadi itu adalah 7 formula 7P campur 10P dan tolak ini dia. Tolak satu ni adalah perangkap zon selesa, comfort zone. Kita kena keluar daripada perangkap ini, tuan-tuan dan puan-puan. Selesai kita kepada formula 7P campur 10P dan tolak 1P. Dan saya ingin kongsikan tentang nilai etika. Ini saya ambil dalam buku lain just untuk top up kepada tajuk saya daripada buku tadi, buku Cik Hasrizal tadi. Saya top up saja dengan buku daripada buku Cinta Karya, Falsafah dan Etika Perkhidmatan Awam, Intan 2003.
Jadi buku ni memang ada di library juga ya. Saya banyak guna buku library UTM saja ya. Banyak orang kata hazanah-hazanah ilmu dekat library ni dan boleh kita gunakan baca dan translate dalam bentuk slide dan sebagainya, simpan dan kita boleh pulangkan balik buku tu. Kalau tak pulang selalu kena denda kan. Pulang dan kita simpan. Inilah saya cuba kumpulkan idea daripada buku tersebut di mana ada 6 nilai yang ada yang perlu diperkuatkan atau diperteguhkan dalam perkhidmatan awam. Pertamanya nilai-nilai peribadi asas iaitu amanah. Kita dah bincangkan amanah, bertanggungjawab, ikhlas, berdedikasi, berdisiplin, bekerjasama, bersih, tekun, sederhana. Kemudian nilai-nilai mengutamakan pelanggan ada tadi dalam buku yang kita baca tadi atau kita kupas tadi. Berbudi mulia, bersabar, bersopan santun, peramah. Kemudian nilai kepimpinan kena adil, berani, ada syura, ada perbincangan. Nilai-nilai profesionalism kita kena berilmu, kreativiti, inovasi, integriti dan seterusnya. Jujur, kita kena ada intellectual, accountability, berkecuali dan seterusnya nilai-nilai productivity kita ada productivity dan quality dan juga last sekali adalah nilai keagamaan. Inilah prinsip tadi ya. Kita kena berpegang kepada nilai-nilai yang murni, yang teguh supaya hasilnya adalah insan yang cemerlang insya-Allah. Jadi saya kira itu saja yang saya dapat kupas daripada buku ini ya, buku yang disediakan oleh Cik Azizah Mokhtar, formula menjadi cemerlang 7P campur 10P dan tolak 1P. Itu saja Cik Aizat dapat saya kongsikan dengan rakan-rakan sekalian. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Puan Hanifah atas perkongsian dia. Okey, pada ruangan komen di FB Live ada beberapa soalan. Tapi saya cuma ambil 3 soalan yang terpilih Puan. Boleh Puan bantu untuk jawabkan? Okey, yang pertama daripada Dira Halim. Soalan dia, boleh Puan beri tips bagaimana untuk kita senantiasa memberikan yang terbaik untuk kerja kita? Kerana sejujurnya ada masa kita burn out, exhausted dan bekerja dalam stres. Mungkin Puan Hanifah boleh beri sedikit ulasan tentang soalan ni? Okey, terima kasih Dira Halim ya. Mungkin dari TM atau dari luar saya tak pasti ya. Jadi kita tak nafikan lah ya dalam kita bekerja ni, kita ni bukan robot ya kawan-kawan dan perempuan ya, kita bukan robot ya. Kerja macam saya cerita tadi tu macam Puan Hanifah ni apa cerita macam kerja. No ya. Memang kita kena fokus kerja, kita kena proaktif, tapi memang kita kena orang kata apa, kena beri masa kepada diri. Kalau nak cuti. Kena cakap dengan bos, saya memang tak boleh nak pergi dah ni. Jangan simpan ya kawan-kawan semua, jangan simpan. Kalau rasa dah tak boleh dah, kena kongsi at least dengan kawan sekerja. Ya, kita kena jujur lah. Sebab ada jujur tadi dalam saya cerita tadi ya. Jangan cuba bawa juga diri kita kerja kena kongsi ya. Saya pun sama juga kadang-kadang merasa macam nak tercabut kepala tapi kita kena luahkan cari kawan yang kita boleh luahkan, yang kita percaya kan. Kalau melibatkan ketua kita yang nampak kerja kita tak jalan, kita kena cerita, bos macam ni bos. Saya memang sepatutnya deliver 1 minggu tapi saya tak boleh deliver ni kerana 1, 2, 3, 4 cerita. Supaya bos kita faham ya. Kadang-kadang bos ni dia ada banyak urusan, dia takkan dia tahu suruh je. Hanifah buat atau Aizat buat. But Aizat senyum dengan saya kan. Dia tak tahu Aizat ada masalah. So kita kena share dengan kawan-kawan. Bos kena tahu. Dan saya harap sesiapa bos yang dengar ni tolonglah juga memahami ya. Sebab tak semua orang tu boleh terima kerja dengan orang kata beban yang mudah. Tak semua orang sama ya. Kalau kita rasa kita dah superb bagus, anak buah kita tak semestinya superb. Anak buah kita tak semestinya bagus ya. Kita kena bantu dan dorong. Yang ini akan boleh mengurangkan burnout ni. Cepat-cepat ya kawan-kawan ya. Saya harap sangat cepat-cepat kongsi. Ya, carilah orang yang kita boleh kongsi. Saya ingat itu boleh menjawab ya Dira Halim ya. Okey. Terima kasih Puan untuk soalan pertama. Okey, untuk soalan kedua daripada Omar Ibrahim. Soalan dia bunyi, bagaimana kita hendak bahagikan hati untuk kerja dan keluarga kerana perkembangan teknologi kadang-kadang mengganggu kehidupan berkeluarga, terutamanya selepas waktu kerja. Mohon pandangan Puan. Okey, terima kasih Cik Omar Ibrahim ya.
Kalau lelaki ni senang lah panggil cik ya. Kalau perempuan tak pasti puan ke cik ke. Dan saya cik puan kan Izzat? Okey baik. Ini bagaimana nak bahagikan hati untuk kerja dan keluarga. Kita tak nafikan lah ya, sekarang ni memang dunia tak bersepadan. Handphone di tangan, ya, kerja macam 24 jam sampai malam pun, subuh kan. Bangun subuh ada WhatsApp masuk, personal, bos masuk. Ini memang tak boleh elak ya. Dunia sekarang kita jangan salahkan teknologi kawan-kawan sekalian, tuan-tuan dan puan, jangan salahkan teknologi. Ini pandangan saya. Ya, saya pun kadang-kadang subuh masuk, maghrib masuk, malam masuk. Kat sini pemikiran kita ni ya. InsyaAllah bila kita fikir, kalau kita rasa kita nak tak nak jawab dulu walaupun dah blue tick, orang nampak kita blue tick belum jawab, delete. Nak tunggu pukul 8 nak jawab pun boleh. Jangan kita ni rasa macam nak please boss, kita kena jawab segera, no. Kalau pace kita tahu diri kita ni macam mana tau Saya tahu saya macam mana Kalau masa tu saya tak ada mood, saya tak jawab lah. Sebab nanti kita jawab nanti dalam keadaan yang kita tak selesa. Kita yang tahu diri kita. Saya bukanlah kaunselor tapi kita tahu diri kita. Kalau kita rasa selepas pukul 5 tu kita nak jawab, tak ada siapa boleh marah. Tapi slowly lah terus terang dengan bos kita. Saya rasa ini komunikasi kena penting. Komunikasi, macam Dira soalan tadi, komunikasi kena penting. Ini pun komunikasi. Jumpa bos kita ataupun sesiapa. Saya minta maaf, selepas pukul 5 sampai malam saya nak tumpu keluarga. Kena cerita. Orang takkan faham kita sebab orang sekarang tak kira masa. Subuh, sebelum azan subuh, kita boleh berwhatsapp, berbincang. Ini saya mengalaminya sendiri. Tapi saya tak rasa tension pun. Sebab saya gunakan pemikiran saya untuk kontrol. Keluarga tetap keluarga. Dengan keluarga tutup handphone. Bersama keluarga kan. Cubalah sedahulu upaya kita. Dan saya rasa komunikasi kena penting. Bos kena tahu. Saya pukul 5 sampai ni. Dan bos kena tahu kalau anak buah ni pula lambat jawab, janganlah marah. Sebab tu ujung minggu itu selepas pukul 5. Janganlah bos kita sebagai bos nak paksa-paksa kan. Jangan paksa-paksa mereka untuk jawab. Mereka ada keluarga. Ini bos lah. Dari kacamata bos kena macam tu. Selepas pukul 5 malam, janganlah menunggu untuk jawab cepat. Itu kita kena cuba sedaya upaya. Ini taklah saya rasa senang Saya pun cakap ni untuk diri saya bukanlah saya kata saya ni bagus sangat, tapi kita cubalah sebaik mungkin. Kita tak boleh elak dengan perkembangan teknologi ni. Arahan semua di handphone, di WhatsApp. Semua dekat sini kawan-kawan dan tuan-tuan perempuan dah tak payah mesyuarat terkeluarlah gambar saya Semua dekat sini. Kena tengok WhatsApp selalu, kena tengok email selalu. Inilah kerja kita sekarang. Tak boleh elak tuan-tuan dan perempuan, tapi cubalah sebaik mungkin untuk kita bahagi masa untuk keluarga dan kerjaya kita. InsyaAllah. Alright. Saya setu saja untuk Cik Omar Ibrahim. Okey, terima kasih Puan. Last untuk soalan yang terakhir daripada Nano Aznano. Soalan dia, macam mana pula Puan sekiranya kita mengetuai satu unit tapi orang yang nak diselia lebih tua daripada kita. Yang pasti kalau silap tu semuanya jatuh ke atas bahu kita. Mereka tak silap al-maklum staf dalam beriman. Jadi mohon pandangan Puan. Okey, saya kenal ni. Ni saya kenal Nano Saya kenal sangat ni. Okey, rakan baik saya Terima kasih atas soalan ni Nano. Okey, baik. Ini dilema. Dilema orang muda jadi ketua. Ini memang dilema besar Jadi sebenarnya kita lihat kepada dua aspek. Ini pandangan saya, dua aspek. Pertamanya, kita lihat pada aspek kita. Walaupun kita ni ketua, kita kena hormat juga mereka adalah senior. Tu mula-mula kita kena set diri kita. Mereka adalah senior dan kita kena handle dengan baik. Dia macam kaca ataupun pepatah Melayu dia mengatakan kita tarik rambut dalam tepung kan. Rambut jangan putus, tepung jangan berselerak. Itulah cara untuk kita menangani subordinate atau orang bawah kita yang lebih tua daripada kita. Kita kena betul-betul jaga. Macam saya sendiri pun, bukanlah saya kata saya muda sangat, ada berusia juga, tapi saya ada orang bawah saya yang lebih tua daripada saya. Jadi saya juga kena belajar, banyak kena baca juga macam mana nak handle kawan-kawan yang lebih tua daripada kita. Tapi orang kata apa, kena cari jalan supaya kita dapat bersinergi atau bersama-sama
melaksanakan tugas itu. Dan orang kata apa, menangani hati lah, win the heart lah orang kata apa, cubalah menangani hati mereka yang dah senior ni untuk kita kata kerja bersama-sama. Dan cuba cari kelebihan, jangan cari kekurangan ni kawan-kawan. Cuba cari kelebihan orang-orang tu. Kakak ni kata dia memang tak boleh dah nak tengok-tengok komputer ni. Apa yang dia boleh buat? Tapi dia tulisan dia cantik. Okey, bincang dengan dia. Kak, boleh tak Kak tolong saya untuk tolong update buku BKRP, buku hijau staff. Kakak boleh tolong tak? Kakak tulisan cantik, mungkin kakak boleh tolong. Kita cari kekuatan-kekuatan mereka. Ada orang ni memang cekap buat design, suka buat slide. Okey, awak tak suka buat kerja lain kan? Okey, awak tolong saya. Kita tolong pejabat kita, slide awak buat cantik, super, awak boleh buat. Jadi kita cari, cubalah cari. Bukan saya tahu ini tak mudah nak buat memang tak mudah tapi kita kena cuba untuk cari titik persamaan antara ketua yang muda itu dengan anak buah yang dah senior. Dan di second aspect lagi, orang tu tadilah siapa yang mendengar ni mungkin juga yang terlibat sebagai senior, dapat ketua yang muda, tolonglah tolonglah support Saya pun macam tu juga, saya pun ada ketua saya yang muda, saya kena support lah dia. Kita kena support dia supaya dia boleh orang kata apa sama-sama gerakkan organisasi, insya-Allah. Di both side lah ketua dan anak buah. Rasa tu saja jawapan saya, Cik Izzat. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih atas jawapan untuk segala persoalan yang telah dikemukakan. Okey, sungguh banyak maklumat dan ilmu baru yang kita peroleh daripada penceramah kita pada hari ini. Dengan ini sampailah kita ke akhir sesi. Sekali lagi bagi pihak penganjur, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada penceramah Puan Hanifah binti Ahmad dan juga kepada semua penonton sekalian yang sudi mengikuti program Siri Bicara Pentadbir pada kali ini sehingga tamat. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat memberi manfaat guna kepada kita semua. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih UTM TTC. Terima kasih Cik